Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 14 ingin membincangkan satu isu yang sangat hangat diperkatakan di Malaysia kini, iaitu tentang isu pemandu mabuk. Baik, akhir-akhir ini viral di Malaysia tentang beberapa kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk sehingga ada yang mengakibatkan kematian. Hal ini telah mencetuskan pelbagai reaksi dan pandangan serta ada yang mendesak kerajaan agar mereka mengetatkan undang-undang terhadap individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Oleh itu, kami telah sepakat untuk memilih satu keratan akhbar daripada berita harian yang bertajuk PKP, Polis Maut Angkara Pemandu Mabuk Rempuh Sekatan. Keratan ini telah ditulis oleh Faris Fuad pada 3 Mei 2020 untuk kami bincangkan. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Kuala Lumpur di mana seorang anggota polis maut selepas sebuah pacuan 4 roda dipercayai dipandu oleh pemandu yang mabuk merempuh sekatan jalan raya SJR OP COVID-19 di Plaza Tun Kajang Selatan, Lebuh Raya Lekas. Kejadian ini berlaku pada jam 2.11 pagi yang mengakibatkan Korporal Safwan Muhammad Ismail, 31, maut di tempat kejadian kerana mengalami cedera yang parah di kepala dan di badan. Siasatan nahas ini dijalankan mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Kejadian ini turut menjadi viral di Malaysia dan beberapa netizen kesal kerana segelintir individu tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan. Untuk bahagian seterusnya, laporan daripada kematian Korporal Safwan ianya dianggap sebagai membalikan sentimen sedih dan hibur rakyat terhadap pengorbanan penyawa awam dan pasukan keselamatan dalam menjaga rakyat sepanjang tempoh PKP. Sehubungan dengan itu, merujuk kepada artikel tersebut, pelbagai tindakan yang telah diambil terhadap pemandu itu, antaranya pemandu tersebut akan disiasat di bawah Akta Pengangkutan Jalan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol serta memandu tanpa lesen yang sah. Selain itu juga, pemandu itu turut disiasat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit kerana melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, kita akan masuk bahagian statistik dan data kematian akibat pemandu mabuk. Pada tahun 2011, Malaysia dinobatkan sebagai 10 negara yang rakyatnya mengambil alkohol pada kadar yang tinggi. 909 individu telah ditahan mengikut Seksyen 45A, Turungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dalam keadaan mabuk. Pada tahun 2019, meningkat seramai 57 orang berbanding pada tahun 2018. Bilangan pemandu di bawah pengaruh alkohol yang terlibat dalam kemalangan maut pada tahun 2016 adalah 237 orang, manakala pada tahun 2017 adalah sebanyak 58 orang. Pada tahun 2018, seramai 862 orang pemandu mabuk ditahan. Statistik polis sepanjang tahun 2019 sebanyak 23 kes kemalangan membabitkan pemandu mabuk dan sepanjang 5 bulan tahun 2020 sebanyak 21 kes kemalangan yang membabitkan pemandu mabuk dicatatkan dan 8 mangsa meninggal dunia. Kini kita lihat pula polisi negara lain terhadap pemandu mabuk yang menyebabkan kematian. Yang pertama, Thailand. Pesalah wajib membayar pampasan kepada keluarga si mangsa bagi meneruskan kesinambungan hidup serta perlu membayar sagu hati wang tunai kepada setiap keluarga mangsa. Yang kedua, Taiwan. Pesalah akan dikenakan hukuman paling berat yang menyebabkan kematian iaitu gantung sampai mati. Namun, hukuman tersebut mendapat tentangan hebat daripada kumpulan hak asasi menyebabkan ia belum dapat dilaksanakan. Seterusnya, Singapura menetapkan denda RM250,000 bersamaan dengan $5,000 atau penjara 6 bulan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua, denda atau penjara boleh meningkat sehingga 500 kali ganda. Manakala Rusia, lesen mereka akan digantung selama-lamanya. Seterusnya adalah dua cadangan yang wajar dipertimbangkan. Yang pertama, hukuman perlu diberatkan. Undang-undang bagi pemandu mabuk adalah undang-undang yang sekian lama tiada pindaan sejak tahun 2005. Ketika ini, individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol akan didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dalam keadaan berbahaya yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun sahaja serta denda tidak melebihi RM20,000 sahaja. Ini tidak memadai bagi pendapat saya. Yang kedua ialah menurunkan bacaan BSC. PAS Sarawak ada mencadangkan agar pihak kerajaan menurunkan bacaan BSC pada tahap yang lebih rendah daripada tahap 0.08% untuk mengurangkan risiko pemanduan berbahaya dan membawa maut. WHO telah meletakkan piawai bacaan BSC pada tahap 0.05% dan menyatakan tiada paras selamat bagi minuman yang beralkohol.
Berikut dikongsikan beberapa impak negatif melibatkan kesan alkohol kepada individu. Yang pertama, waktu tindak balas, yang mana alkohol akan memperlahankan refleks. Keadaan ini sekaligus akan menjejaskan keupayaan anda sebagai pemandu untuk bertindak balas dengan pantas terhadap situasi-situasi yang tertentu. Kedua, penglihatan. Alkohol akan melambatkan fungsi otot mata, mengubah pergerakan mata dan persepsi visual. Malahan, alkohol mungkin akan mengakibatkan penglihatan anda kabur. Penglihatan pada waktu malam juga akan terjejas. Ketiga, mengenal pasti. Alkohol akan menyebabkan kesukaran untuk mengenal pasti secara tepat kedudukan kenderaan di atas jalan raya atau kelakasi kenderaan lain, garisan jalan raya ataupun sebarang tanda jalan. Keempat, rasional. Berada dalam keadaan mabuk juga boleh menyebabkan kita membuat keputusan dalam keadaan tidak rasional. Okey, seterusnya kita akan cuba kaitkan isu yang dipilih iaitu isu pemandu mabuk dan cuba untuk kaitkannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Pertama, berkaitan dengan rukun negara. Sebagaimana yang kita semua ketahui, memandu dalam keadaan mabuk adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman tidak kurang RM1000 dan tidak lebih RM6000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Manakala bagi kesalahan memandu mabuk yang menyebabkan kematian, pesalah boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa denda maksimum RM10,000 dan penjara tidak lebih 12 bulan. Kedua adalah berkaitan dengan falsafah. Tujuan praktikal falsafah adalah untuk membina insan yang beretika, yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun, jika seseorang itu mengambil minuman keras ini, ia akan menjejaskan 4 perkara yang disebut tadi, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh kajian para saintis tentang kesan alkohol terhadap manusia. Ketiga adalah berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 11 elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan ini, namun saya akan pilih satu saja, iaitu bertanggungjawab. Rakyat Malaysia perlulah bertanggungjawab. Kita mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang negara yang telah ditetapkan. Minum minuman beralkohol ini sememangnya bukanlah satu kesalahan. Namun, jika memandu dalam keadaan mabuk, itulah yang melanggar peraturan. Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah ini. Masyarakat perlu sentiasa peka dan mengambil langkah dan perubahan yang drastik. Sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Janganlah biarkan permasalahan ini berlarutan menjadi virus yang akan membelenggu setiap lapisan masyarakat. Buat yang menganuti agama selain Islam adalah tidak menjadi satu kesalahan untuk mengambil minuman beralkohol. Namun, ianya harus diambil dengan rasa tanggungjawab. Janganlah memandu jika berada di bawah pengaruh alkohol dan membahayakan individu lain yang tidak bersalah. Gunakanlah perkhidmatan awam atau Grab yang telah disediakan untuk pulang ke rumah dengan selamat. Janganlah terlalu mementingkan diri. Ingat, keselamatan dan nyawa diri sendiri serta orang lain adalah lebih berharga.